Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, saudara-saudari, anak-anak, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada malam ini kerana Allah himpunkan satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kedatangan kita setiap detik yang kita berada di sini dikira sebagai pahala di sisi Allah SWT. Kerana dalam hadis Nabi pernah bersabda, Inna lil malaikati malaikatan sayyarin. Bagi Allah SWT itu ada malaikat yang ditugaskan kerjanya untuk mengutip, untuk merantau, memerhatikan, melihat, mengobserve dan sebagainya. Sampai bila mereka pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu perkembangan hamba-hambanya yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini, maka akan ada laporan daripada setengah malaikat bahawa fulan bin fulan ini datangnya bukanlah untuk ke majlis ilmu, tapi kebetulan dia berada di situ, dia pun join bersama-sama. Ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjelaskan kepada malaikat ini, innahu lan yashqa jalisuhum. Sungguhnya mereka datang kepada ilmu ini tidak akan menderita. Jadi walaupun niat itu tidaklah untuk menuntut ilmu, hanya datang untuk mengisi masa lapang ataupun diajak oleh kawan, ataupun kebetulan melihat ramai orang datang, kita pun rasa tertarik, tapi semuanya dinilai di sisi Allah sebagai ilmu, sebagai pahala. Jadi rebutlah tuan-tuan ya untuk datang ke majlis ilmu, walau tertidur sekalipun tak mengapa. Ya. Jadi agaknya tuan-tuan telah pun melihat, para penonton telah pun melihat sedikit tentang Andalus. Satu nama yang cukup lembut, nama yang kita barangkali pernah dengar, pernah lihat, mungkin pernah belajar. Seumpama kami bila belajar dalam Kuliatul Adab, dalam ilmu sastra, salah satu daripada perkara penting yang dipelajari di universiti adalah tentang tarikh Andalus, sejarah Andalus. Kerana dianggap sebahagian daripada sejarah umat Islam, the bygone Andalusia, untuk kita menilai padanya ada banyak perkara. Dan dari sudut ulama'-ulama'nya pun tidak kurang hebat. Di Andalus ini berkembang satu masa dahulu mazhab Malikiyah. Di samping itu mereka juga punya mazhab yang namanya mazhab Az-Zahiri. Mazhab ini sudah pupus. Yang tinggal hanyalah dalam catatan sejarah, dalam buku-buku yang dibaca oleh mereka yang memiliki kefahaman yang mendalam terhadap mazhab tersebut sahaja. Syekh Ibn Hazm Al-Andalusi sebagai contohnya adalah seorang pemikir Islam yang sangat hebat. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita kena baca kitabnya. Namanya Al-Muhalla. Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla ni ditulis oleh Ibn Hazm. Masya Allah, cara berfikirnya amat luar biasa, di luar kotak. Ya, sebagai contoh yang boleh saya kemukakan pada tuan-tuan, agaknya kehidupan di sana menyebabkan dia berfatwa begini. Iaitulah dalam ayat Quran menjelaskan awlahmu khinzir, daging babi itu haram. Maka Ibn Hazm telah mengatakan kalau daging babi yang diharamkan oleh Allah SWT, maka tidak tulangnya, tidak kulitnya. Ya, itu sebab pandangan ini pernah dimasyhurkan satu masa dahulu di Andalus, barangkali kerana kehidupan yang bersaing dengan orang-orang bukan Islam, orang Eropah itu sendiri yang rata-rata makan binatang ini. Ya, begitu juga ada pandangan-pandangannya yang menarik untuk dikongsi, dikaji, kerana Ibn Hazm ni ternyata berfikir cara pemikiran yang sangat radikal. Kefahamannya kepada Quran, kepada hadis begitu, maka begitulah. Quran kata begitu, begitulah. Kalau Nabi SAW pernah bersua dengan seorang yang berjumpa dengannya, mengatakan bahawa anak yang nak diambil sebagai anak angkat itu sudah pun hampir ke umur akhir balik, 14 tahun, maka dia akan berada di rumah bersama dengan ibu angkatnya. Tentulah tidak ada mahramiyah, tidak ada mahram. Maka kalau begitu Nabi SAW menyuruhnya untuk minum susu daripada ibu tersebut. Maka minumlah susu daripada ibu tersebut. Maka dengan sebab minum susu itu dia jadi anak susu. Padahal usianya sudah belasan tahun.
Dan perkara itu disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Syafi'i sangat teliti dari sudut pengkajian. Lalu Imam Syafi'i mengatakan tidak, ada banyak dalil lain yang menunjukkan perkara itu telah dinasahkan. Tapi bagi mazhab Al-Zahiri, mana yang ada dipakai. Dan untuk menyelesaikan setengah masalah yang berlaku di Andalus itu, maka dapatlah penyelesaian ini. Tapi mazhab ini sudah pupus. Maksud saya tuan-tuan ya, kalau ada pun dia jadi mazhab yang kelima, dia suruh rujukan. Baik, inilah dia pengkajian kepada mazhab fiqah. Kalau kita pergi kepada tafsir pula, ada seorang ulama yang terkemuka namanya Imam Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi. Memiliki kitab yang besar namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau juga merupakan seorang berasal dari Cordoba. Ada seorang lagi Imam Qurtubi juga menulis satu buku bertajuk Qurtubi itu nisbah kepada Cordoba. Kalau macam contoh tuan-tuan duduk kat Kuala Lumpur lebih daripada 3 tahun belajar dekat UM, layak membawa nama Al-Kuala Lumpuri. Kalau duduk kat UAE Gombak lebih daripada 3 tahun untuk ilmu hadis ataupun fiqah dan sebagainya, layak membawa nama Al-Gombaki. Ya, bunyi dia tak sedap, tapi kalau pakai selalu jadi sedap lah. Nampak? Kalau orang duduk dekat Melaka belajar kat Kuktem, layak membawa nama apa dia? Al-Malkawi. Dia tak jadi Al-Malaki, dia jadi Al-Malkawi. Dia tambah waw di situ ya. Adalah dia suruh elah bahasa dan sebagainya. Ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ada setengah ustaz menggelarkan namanya Al-Bakri. Dr. Zulkifli Al-Bakri kan. Ya, begitu juga Dr. Khairuddin menamakannya di sebagai Takiri. Takiri ya. Ustaz Fadli seorang faqih yang sangat mendalam ilmunya, belajar kat Yaman, menggelarkan dirinya Ustaz Fadli Al-Yamani. Ya. Okey, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi Al-Andalusi, ramai ulama Al-Andalusi. Al-Qurtubi, Al-Ishbilia, Al-Balinsi. Balinsi itu merujuk pada Valencia. Jadi bila kita baca dalam dapatan sejarah, kita akan rasa kagum. Mereka pernah berada di situ dan memang terbukti. Seperti yang tuan-tuan lihat di setiap daerah, sebenarnya itu bukan satu tempat. Kami memulakan pemusafiran itu dari tempat nama Barcelona. Ulama dulu pun ada nama Al-Barceloni. Al-Barceloni ulama dahulu. Maknanya lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Kerana Andalus ini jatuh sekitar tahun 1000 Hijrah 1080 lebih. Maknanya di Islam tertegak di Spain, di Andalus keseluruhannya, melainkan setengah daerah yang kecil dalam masa 872 tahun. 872 tahun ya. Dan kepimpinan mereka ini kebanyakannya begitu takjub ataupun banyak menggunakan nama Abdul Rahman. Abdul Rahman pertama, Abdul Rahman kedua, Abdul Rahman ketiga. Kerana mengambil kira Abdul Rahman yang pertama itu besar jasanya, maka nama tersebut seolah-olah macam nama keramat. Maka dipakai nama tersebut bagi menimbulkan rasa semangat, motivasi dan sebagainya. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi maknanya ikatan kita dengan Andalus kuat ya. Kita tak usahlah bercerita tentang Palestin kalau kita melupakan Andalus. Kita tak usahlah bercerita tentang Singapura yang milik orang Islam sebenarnya. Ya, dan banyak lagi negara yang telah jatuh ke tangan orang bukan Islam, dia hilang dalam lipatan sejarah. Tetapi Andalus ini amat sukar untuk dipadam sejarahnya. Ya, nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan. Kalau ada peluang tuan-tuan nak pergi, pergilah. 2 tempat pun dah cukup. Ya, kerana kami pergi hampir ke seluruh Andalus itu, mendapati hanya 2 tempat sahaja yang paling baik untuk pergi. Yang pertama Granada, yang kedua Cordoba. Lain daripada itu, kalau tak pergi pun tak mengapalah. Ya, kerana 2 tempat inilah tempat yang paling hebat, tempat yang paling banyak makam-makam para ulama, tetapi semuanya telah pun dikeluarkan. Bila kita pergi ke tempat tu, kita lihat memang sah makam. Memang sah itu makam, kubur kan. Telah dikorek keluarkan, kita tengok petak-petaknya saiz orang. Ya, dan di situ juga kita tengok marmar tersebut dikeluarkan, tulisan tangannya menyebut semoga Allah mencucur rahmat ke atas fulan bin fulan. Ulama tempat ini merupakan mufti tempat ini dan sebagainya, semua sudah dipamerkan ke dalam muzium. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi kepentingan kita belajar sejarah Andalus ini kerana dia mengingatkan kita kepada satu generasi yang telah pun membangunkan Islam kat sana. Baik fuqahanya, baik mufassirinnya, baik muhaddisinya, baik ahli sejarahnya, siapa tidak kenal Ibn Khaldun. Orang-orang
belah Andalus, mereka suka menamakan nama mereka dengan ada waw nun di hujung. Contohnya Ibnu Khaldun, Ibnu Zaidun. Ya, ditambah begitu di belakang nama-nama mereka. Asal kemasukan Islam ni bila kita lihat dalam sejarah, dipimpin oleh tentera yang bernama pada peringkat awal seorang yang bernama Tariq bin Ziyad. Selepas mendapat seruan daripada kawannya untuk masuk kerana kawannya ada masalah, maka masuklah Tariq bin Ziyad memimpin beberapa banyak kapal armada tentera laut dan tibalah di seberang semenanjung yang ini dipanggil sebagai Gibraltar yang jatuh ke bawah milik United Kingdom pada hari ini. Tengok kan sejarah kan, itu segenting tanjung yang kecil tu milik UK. Dekat bawah pula milik Spain. Dekat sebahagian daripada Maghribi itu milik Spain. Tempat pertemuan dua tu yang menjadi tol untuk kapal lalu tu. Ya. Jadi Islam masuk ke sana, maka Tariq telah membuat satu pengumuman penting agar dibakar kapal-kapal tentera Islam. Dan dia pun membuat satu seruan yang amat menakutkan, menakjubkan, membangkitkan semangat jihad. Al-adu min amamikum wal bahru min waraikum. Laut di belakang kamu dan musuh di hadapan kamu. Siapa yang mati di belakang, mati dalam keadaan hina. Kerana tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan perang, itu merupakan satu kecelakaan besar. Orang mati dalam medan perang ni memang 7 golongan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Sebaris dengan pezina, sebaris dengan peminum arak, sebaris dengan orang yang syirik pada Allah Taala, sebaris dengan orang yang menderhakai ibu bapanya, sebaris dengan orang makan harta anak yatim. Ya, sebaris dengan orang yang bunuh orang Islam tanpa hujah, tanpa bukti, tanpa peruntukan yang tertentu. Jadi maknanya dia telah membakar kapal lalu membuat arahan penting, siapa yang mati kat belakang neraka, mati kat depan syurga. So mana yang kamu pilih? Maka tentera Islam pun begitu bersemangat melawan dan akhirnya mereka mendapat sokongan daripada penduduk tempatan di Spain itu sendiri. Kerana Spain telah pun lama berada di bawah kezaliman kerajaan Rom. Ya, lalu penduduk tempatan nampaknya menyokong Islam dan Islam telah pun hidup di sana makmur, menyatukan di antara orang-orang Yahudi dan Kristian, bahkan tak boleh padam tau. Kalau kita pergi ke Sevilla, kita lihat masjid sinagoga apa ni? Yahudi punya tempat ni, church, dia berdampingan satu sama lain. Tak boleh padam sebab kalau dipadam dia hilanglah satu bukti sejarah yang penting. Ya, menunjukkan bahawa Islam pada masa itu memimpin dengan adil dan saksama sehingga menyebabkan semua orang duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk ke arah memajukan negara Spain itu sendiri. Bahkan tulisan Arab dan tulisan Spain seiring sejalan. Sebab kalau kita kaji kemasukan Islam ke mana-mana tempat, di Melaka baik, di Turki baik, ya, ternyata orang-orang Islam berbangga menggunakan bahasa Arab sebagai lingua franca. Dan dalam masa yang sama mengekalkan bahasa pribumi tanpa merosakkannya. Itu sebab orang Melayu Melaka dahulu, tamadun Melaka dulu, mereka pakai bahasa Arab. Tulisan bukti bahasa Arab menjadi lingua franca di sana kerana mereka ada tulisan Jawi. Begitu juga di Turki, mereka menggunakan bahasa Arab. Itu sebab bahasa Turki dahulu dalam tulisan Arab, Kufi, tulisan Jawi yang kita pakai. Cuma perbezaan dari sudut nya, nga dan sebagainya. Ya, begitu juga di Spain. Mereka menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab jadi bahasa yang menjadi satu keaiban kalau orang tak boleh cakap bahasa Arab. Macam ini kalau kita tak boleh cakap English lah. Malu. Saya baru belajar skipping ni. Skipping apa? Speaking. Malu. Ya, tak boleh cakap bahasa Inggeris, malu. Maka zaman dahulu tak boleh cakap bahasa Arab, itu satu keaiban yang sangat memalukan. Orang-orang muda prefer untuk cakap bahasa Arab, mengetepikan bahasa Spain kerana orang Arab adalah simbol ketamadunan. Bahkan tidaklah salah kalau seorang ahli falsafah Perancis berkata, saya lupa namanya. Saya pernah baca cerita ni, tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah Andalus, bahawa alangkah jahatnya Ferdinand yang telah pun menghalau dan membunuh orang Islam dengan 3 pilihan, sama ada dikristiankan ataupun dibunuh ataupun keluar daripada Spain, kerana tindakan yang kasar dan juga kejam itu menyebabkan negara kami, negara barat telah pun
lambat dapat kemajuan selama 100 tahun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tengok balik semula, nanti kita tayang di hujung balik semula apa yang dapatan yang kami peroleh daripada Spain, Andalus yang telah boleh kumpulkan di sini. Dia punya uniknya, contohnya macam Abdul Rahman An-Nasir, Abdul Rahman yang kuat, Abdul Rahman yang kedua yang telah menyatukan negara Spain keseluruhannya untuk masuk di bawah naungannya. Dibina Madinatul Alhambra. Alhambra yang duduk dekat Granada ini, kat Cordova ini. Cordova. Kita pergi tengok, Masya Allah. Dia punya ukiran dia halus, cantik. Ya, dan memang keluar air daripada mata, daripada mulut singa-singa ini hanya pada waktu sembahyang saja. Apa teknologi diguna ya? Dan kemudian pada musim panas dia jadi sejuk, musim sejuk dia jadi panas binaan tersebut. Lepas tu dia buat simetri dia, geometri dia, apa benda, ukuran semua tepat kalau kita tengok. Tingkap-tingkap yang ada semua membayangkan rukun Islam, rukun iman, adalah bacaan-bacaan tertentu dia. Yang masih lagi pada ini Spain gagal untuk tahu, tuan-tuan. Sehingga yang terbaru bila kami nak balik pergi ke Madinatul Zahra, satu tempat dekat Granada, maka mereka terpaksa mengumpulkan semua saintis-saintis seluruh dunia dan tak terkecuali daripada Jordan, daripada Syria, daripada Yaman, kerana kebanyakan yang masuk terlibat dekat Spain ini, Andalus asalnya adalah daripada Syria, daripada Yaman. Mereka ada dua tribe yang besar, Arab Yaman dan juga Arab Syria. Arab Syam yang datang untuk mengislamkan, membuka, menjadi pejuang-pejuang, panglima-panglima. Jadi dia punya flavor dia, dia punya essence dia, punya roh dia datang daripada Yaman dan juga datang daripada Syria. Jadi mereka terpaksa kumpulkan semua ekologi, ahli-ahli sains, ahli-ahli ulama'-ulama' juga untuk membaca kenapa bentuk dia macam ni. Dia ada kaitan dengan Quran tak? Mereka tak dapat tidak terpaksa mengumpulkan tokoh-tokoh sarjana seperti itu untuk duduk dalam satu persidangan, bincangkan, cari, jelaskan kenapa begini, kenapa binaan ini menghadap arah kiblat, apa kelebihannya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita pergi ke setiap provinsi dalam Spain ni, turun daripada Sevilla, naik ke Malaga, pergi ke Cordova, pergi ke Granada, ya, kita akan lihat masya-Allah setiap tempat itu tidak kurang daripada 10 masjid yang hebat-hebat. Tapi semuanya tinggal jadi gereja ataupun muzium dan stesen kereta api. Ya, sebab bila kita baca, kita tengok, takkan stesen kereta api ni macam ni orang ni buat ni. Bila kita ambil kompas, kita tengok iPhone ni, kita aturkan cari arah kiblat, tengok straight, dan kita pergi ke depan, kita nampak tempat mihrab imam. Ya, dia tak dapat nak goborkan, dia cuma tutup saja. Lepas tu kita pergi ke belakang, kita tengok ada kolam, kerana mereka sangat menghargai air. Mereka tidak membazirkan air. Kalau musim panas, dikumpulkan air itu boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk angkat sembahyang dan sebagainya. Ya, bila kita tengok atas, tengok dia punya ukiran-ukiran kayu dia yang berumur lebih daripada 1000 tahun, semuanya membentuk kalimah tauhid. Semuanya ada Allah, Allah. Kita tengok kecil-kecil, Allah, 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 kita nampak. Dan Kristian ni, bila dia menawan Andalus, dia cuba untuk meminda. Yang mana dia boleh pindah, dia buat pindah. Termasuk pagar-pagar kan, pagar besi tu. Macam mana besi tu dia boleh tulis la ilaha illallah. Jadi kalau dia buang, tentu harganya mahal. Orang Spain fikir, jadi dia buang, dia kopek, dia tanggal kan, dia terbalik kan. Jadi kita nak baca la ilaha illallah, kita terbalik kepala kita. Ya, begitu sekali. Kerana buatannya sangat unik, dia tak tahu mana sumber orang Islam dapat benda ni semua, tuan-tuan. Kayunya, besinya, ukirannya, dia bukan tampal-tampal tau macam masjid kita kan. Tampal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak sampai 2-3 bulan ditanggal. Tak, semuanya ukiran. Dan ukiran ni mana pengukir-pengukirnya. Jadi bila Ferdinand menyerang Spain dan menghalau orang Islam semua keluar, bunuh dan sebagainya, dia cuba buat dia punya istana dekat Alhambra, sebelah Alhambra, dalam kawasan Alhambra. Jadi bila kita masuk, kita ada melihat yang pertama, Masjid Alhambra yang nak masuk kena bayar lebih kurang dari 20 euro lagi. Tapi kalau masuk gereja itu free je. Tahu tak kenapa free? Saya tanya anak-anak murid daripada Spain ni, kenapa free? Ustaz tengok sendirilah. Masuk, kita pun nilai, tengok gereja. Apa benda ni? Yalah, tak ada apa dry, kosong, kering. Apa dia buat ni? Apa benda ni? Dan kemudian bila masuk, kena bayar lagi 20 euro. Kita masuk ke dalam
Nak masuk pun 100 orang saja masuk satu waktu. Dia ada 2 waktu je. Pukul 11 pagi, kalau mi 11 pagi, jemaah ni keluar pukul 2 petang saja boleh keluar. 2 waktu saja boleh masuk. Dalam Alhamra tu sendiri. Kalau kita miss, tak boleh masuk. So, bila masuk, Masya Allah, masuk Alhamra yang dibina oleh Abdul Rahman An-Nasir itu, Masya Allah, uniknya, cantiknya, 1000 tahun punya binaan, sungai dia mengalir bersih. Ya, tempat ulama dia, tempat perbincangan dia, tempat penulisan dia. Memanglah Abdul Rahman ni bila kita baca kisahnya seorang raja yang sangat saleh. Ya, jadi pengaruh daripada kepimpinan kerana dia duduk di negara barat yang mana raja-raja diagungkan, rumah dibesar-besarkan, dia terpaksa buat begitulah. Jadi dia buat dalam konteks nak menandingi, nak menunjukkan Islam lebih hebat. Setakat itu saja. Kerana ternyata pada hari matinya seorang yang sangat saleh, ulama-ulama yang telah pun menyaksikan kematiannya memang matinya mati seorang yang sangat husnul khatimah. Tiga Abdul Rahman ya. Abdul Rahman pertama, Abdul Rahman kedua, Abdul Rahman ketiga. Ya, cuma Abdul Rahman yang ketiga dia bangunkan satu bandar yang namanya Madinatul Zahra. Madinatul Zahra ni dibina satu tempat yang sangat luas, lebih daripada 1,500 hektar. Satu kawasan yang sangat luas. Ya, dia tempat perjalanan yang mana pasti orang kena melaluinya, dan ditunjukkan binaan mereka di sana banyak ilhamnya daripada roh dia tauhid lah. Ya, dia binaan di sana rohnya tauhid, kekuatannya paksinya adalah iman, dan dia lihat macam mana perbezaan antara lelaki dan perempuan, tempat duduk tak ada pergaulan, tak ada pencampuran bebas. Ya, bilik isterinya bagaimana, bilik pekerja-pekerjanya bagaimana, bilik ulama yang dia akan rujuk rumahnya mesti ada dekat dengan dia. Masjidnya untuk dia datangi rakyat tanpa mengganggu, urusan pentadbiran ada. Cantik, hebat. Tapi dia agak lalai pada peringkat awal dia naik kerana bapanya kaya dan dia pun tenteranya kuat. Dia bangun ke Madinatul Zahra ni, dia panggil semua orang datang. Orang Kristian semua datang. Diinspirasikan daripada catatan sejarah yang Spain tak boleh nak tutup. Maka semua orang datang untuk memujinya. Kerajaan Perancis datang, kerajaan Jerman datang, kerajaan daripada mana-mana, daripada Inglaterra, daripada England datang untuk memujinya, melihat binaan yang sangat cantik. Bila dah siap semua, dia panggil semua ulama datang untuk mendoakan. Maka semua kata cantik tuanku, hebat. Kubahnya daripada emas, gold plated. Ya. Kalau nak bangunkan sebenarnya rebuild balik tempat ini, memang Spain tak ada duit. Dia terpaksa bergantung kepada UN. Dan dia perlukan berapa bilion untuk bangunkan balik semula. Kerana dia sudah beruntung. Ada pergaduhan selepas dia mati, maka tampillah seorang ulama yang berani namanya Al-Idrisi. Okey, wahai tuan guru, apa pandangan kamu tentang istana yang telah beta bangunkan ni? Tuan-tuan, bila dia gambarkan balik semula binaan tersebut, tak maaf lah kalau sebut, saya rasa mungkin Putrajaya 1/10 daripadanya kot. Madinatul Zahra ini. Yang cantiknya, punya hebatnya, binaan dia punya solidnya, pokok-pokok cara penanamannya, kandang kuda letak di mana, sungai ada mengalir di bawah, yang boleh minum terus daripada airnya. Subhanallah. Hebat tak? Ya, bersih dan hebat, cantik. Dan kalau kita tengok daripada depan, pertemuan di antara langit dan bumi. Wah, cantik tak? Kalau kita bina rumah, nampak langit, nampak bumi. Cantik tak? Nampak sungai lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan kat syurga Allah tempatkan kita tempat macam ni lah tuan-tuan. Kat dunia tak mampu nak buat Jadi buat banyak-banyak kat dunia, duit dibazirkan, masa dihabiskan, penumpuan pada ibadah jadi kurang, kerana nak tengok rumah je berbalik lah. Ya. Maka Abdul Rahman ni panggil DC, tanya DC, kata sebenarnya dalam Quran banyak menceritakan kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akhirin fama bakat alaihimus sama wa ma kanu idzan munzarin. Di sini kata semua ulama semua takut, tunduk. Dia sangat berani. Dia kata sebenarnya banyak bangunan seperti ini telah dibangunkan, dan pembangunnya lupa bahawa anugerah Allah SWT itu patut disalurkan dalam bentuk yang lain. Firaun membina piramid tinggal, Firaun telah mati. Haman membina rumah yang hebat, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Dia suruh semua ulama yang tadi memuji semua tunduk dan malu.
Abdul Rahman tersedar daripada lamunannya. Dia sebenarnya dibina istana itu semua untuk tunjukkan kekuatan diri, menyerlahkan dan melampau-lampau lebih dari bapak dia. Kenapa tak guna istana bapak je? Kenapa perlu buat yang baru? Berapa banyak wang dibazirkan dan proses membina itu tidak kurang daripada 10 tahun. Ya, dan akhirnya Abdul Rahman bermati. Benarlah kata ada di sini, tak sampai 3 tahun lepas itu berlaku pergolakan saudara anak-anaknya dan saudara maranya, maka tempat itu dimusnahkan. Ya, kalau kita pergi ke sana memang tak tinggal apa-apa lah. Tak jadi macam padang jarak padang terkukur. Tapi kalau dalam dapatan sejarah menceritakan bagaimana hebatnya dah dikumpulkan sarjana-sarjana itu untuk mengilhamkan usaha binaan dengan manuskrip yang ada, skrip-skrip yang ada untuk mereka baca dan mereka jelmakan binaannya, memang hebat, memang perfect, memang cantik.